Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah pertemukan kita dalam sesi yang ketiga saya bersama dengan tuan pada hari ini. Tadi kuliah subuh, kemudian kuliah di TV9, dan sekarang Allah beri kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam program tajaan Yayasan Budi Ihsan. Untuk mengetahui tuan-tuan, Yayasan Budi Ihsan ini satu yayasan yang ditubuhkan untuk menjadi benteng terakhir kepada umat Islam, membantu di mana ada keperluan, melengkapkan kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak zakat di semua negeri dan juga NGO Islam yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan kepada Yayasan Budi Ihsan, tercapailah hajat untuk kita menyediakan juadah Syawal bagi 1000 asnaf yang susah pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan lupa ya, tuan-tuan yang berkesempatan, bolehlah lihat bagaimana peluang boleh menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan mengikut sesawang yang diberikan di bawah di Facebook, yang dan telefon yang diberikan di bawah. Renungan kita pada hari ini, tuan, adalah muhasabah Ramadan. Bagaimana persembahan kita dalam bulan Ramadan yang hampir-hampir berakhir ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebagai satu peringatan, saya teringat kisah seorang ulama besar di Mesir yang lahir dalam tahun sekitar 900 Hijrah, yang punya peranan besar kepada negara Mesir, dan beliau ni wafat sekitar 973 Hijrah. Berarti dah hampir 500 tahun yang lalu, tuan-tuan ya. Beliau ni merupakan seorang ahli hadis yang sempat jumpa dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan belajar daripada ulama-ulama terkenal, yang belajar daripada ulama-ulama terkenal seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, Nasiruddin Al-Laqani, Syihabuddin Ar-Ramli dan lain-lain. Ini nama ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan ya, yang bertapak di Mesir. Jadi pendek ceritanya, Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni kemudiannya menjadi seorang ulama Mesir yang terkemuka, memiliki ramai murid, dan tokoh-tokoh kerajaan, ahli-ahli politik pun hadir ke kuliah-kuliah yang beliau adakan. Bersihnya hati, terangnya fikiran, hebatnya kuliah-kuliah yang beliau sampaikan, menjemput bukan saja orang awam, malahan orang-orang berkedudukan pun untuk turut hadir dalam kuliah beliau. Satu hari, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Perdana Menteri Mesir pada masa itu, Sheikh Ali Pasha. Pasha ni gelaran lah untuk menteri-menteri atau orang kedudukan dalam kerajaan Turki, dalam kepimpinan kerajaan Turki pada masa itu di Mesir ini. Muhammad Ali Pasha adalah seorang Perdana Menteri yang terkemuka, punya jasa banyak kepada negara Mesir. Jadi beliau ni antara yang hadir dalam kuliah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Jadi tuan-tuan, Muhammad Ali Pasha kemudian berkata kepada Sultan, kepada ulama terkemuka Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni, dengan bercakap padanya, "Tuan Guru, saya minat dengan kuliah Tuan Guru. Besok saya akan jumpa dengan Sultan. Sekiranya Tuan Guru ada sebarang hajat untuk disampaikan kepada Sultan, maka kabarkan kepada saya. InsyaAllah Sultan akan penuhi, memandangkan kedudukan saya yang sangat dihormati oleh baginda." Sebagai seorang ulama yang tahu kedudukan dunia dan juga akhirat, tuan-tuan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, beliau hanya tersenyum kepada Muhammad Ali Pasha, Perdana Menteri Mesir ini, dan berkata kepadanya, "Alhamdulillah, saya tidak perlukan apa-apa pun daripada yang memiliki dunia dan seisi kandungnya. Maka kalau kepada yang memiliki sekalian dunia ni, saya tak pernah minta kepadanya, dan saya tak pernah berhajat apa-apa bahagian dunia saya daripadanya. Bagaimana saya nak minta kepada seorang pemimpin yang hanya memiliki satu juzuk kecil dari permukaan bumi, iaitu negara Mesir?" Tuan-tuan, apabila Ali Pasha mendengar kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, cairlah hatinya, tuan-tuan, termenung dia. Lalu dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dia sedang bercakap dengan seorang lelaki daripada lelaki akhirat. "Ana ukallim rajulan min rijalil akhirah." Aku sedang bercakap dengan seorang lelaki yang hatinya sudah sampai ke akhirat. Tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jawapan ini sangat tepat untuk kita letak di kita pada hari ini, tuan-tuan. Kita berada dalam musim PKP, kita berada dalam serba kekurangan pada hari ini. Ada di kalangan kita yang tak cukup pendapatan, ada di kalangan kita yang serba-serba susah, ada di kalangan kita yang mungkin mengalami tekanan-tekanan tertentu, rumahnya sempit, kena duduk dengan anak beranak,
Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Ramadan mengajar kita satu nilai yang penting, dan wabak yang berlaku ni memberi hikmah yang penting untuk kita selami dan kita hayati, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kebanyakan manusia pada hari ini begitu buta mata hatinya, lalu dia melihat kelebihan, segala kelebihan, keutamaan, ukurannya adalah kebendaan, nilai-nilai keduniaan yang ada. Harta, pangkat, kereta, rumah, inilah yang menjadi ukuran kebanyakan manusia pada hari ini. Dan semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi pangkatnya, semakin berlagaklah kedudukannya di sisi manusia. Jadi semua orang tahu dan yakin bahawa kenikmatan dunia ni tak kekal. Hari ini kita memiliki kereta, sebentar lagi bukan milik kita mungkin. Hari ini kita memiliki pakaian yang anggun, yang indah, esok hari bukan lagi milik kita barangkali. Barangkali yang akan balut kita hanyalah kain kafan, baju-baju indah yang cantik, yang mahal yang kita beli itu bukan lagi milik kita, tuan-tuan. Mengapalah kita berbangga dengan segala benda yang akan berakhir ni, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan tentang keadaan manusia di akhirat nanti, bahawa Rasulullah SAW sabda pada hari kiamat nanti semua penduduk dunia akan dihimpunkan, lalu dibawa datang penduduk dunia yang paling bahagia dahulu di dunia dengan kekayaan, kebendaan, pemilikannya yang banyak, asetnya, hartanya yang berbondong-bondong itu, lalu dia pun dicelupkan ke dalam neraka sebentar, sekelumit, pendek waktunya. Dicelupkan, nanti dikeluarkan semula. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai hamba Allah, wahai fulan, pernah tak engkau merasai kenikmatan ketika sebelum ini? Jawapannya, demi Allah, kalla la ya Rabb, demi Allah tak pernah wahai Tuhan. Padahal di dunia dahulu dia merupakan terhitung di kalangan orang paling senang, orang paling berkedudukan, orang paling berpangkat, orang paling banyak harta. Bayangkanlah segala nikmat dunia yang telah dia kecapi, tiba-tiba di akhirat dia celupkan dalam neraka sebentar saja, sekejap saja, sedetik cuma. Dia keluar, ditanya kepadanya, pernah tak kau merasai nikmat? Tak pernah wahai Tuhan, demi Allah tak pernah. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Celupan sesaat melupakan kebahagiaan berabad, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau hidup berabad, tapi kan kita tentulah tak lebih 100 tahun pun umurnya, maka tuan-tuan sebaliknya akan dimasukkan ke dalam syurga seorang itu sekelumit waktunya, pendek waktunya, sedetik cuma. Sedangkan di dunia dulu dia sukar hidupnya, sulit hidupnya dalam segala kesusahan, penyakit yang berlaku, dia buang kerja, tak cukup gaji, tapi dia bersabar atas ujian-ujian dunia. Sekarang di akhirat dia dicelupkan ke dalam syurga sekejap, masukkan dalam syurga sekejap je, dikeluarkan, dia tanya kepada dia, fulan, dulu kau pernah susah tak? Demi Allah ya Allah, tak pernah. Nampaknya tuan-tuan, secelupan sesaat dalam syurga itu melupakan penderitaan berabad yang dialami di dunia dahulu. Jadi inilah kedudukan akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan sebab itu orang yang celik mata hatinya tidak pernah berbangga dengan kemuliaan, kelebihan, pangkat, darjat, kebendaan yang dinikmati di dunia, kerana dia tahu semua itu akan berakhir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Ghazali bercerita ada seorang raja, dan beliau ni terlalu terpesona dengan dunia, lalu dia pun minta nasihat daripada wazirnya yang saleh, menteri agama itu. Berkata kepadanya, Tuan Guru, tolong beri kepada beta satu yang dapat mengingatkan beta bahawa kehidupan dunia ni sebentar, ia fana, dia akan pergi, akhirat itu yang kekal abadi. Maka orang alim kembali mesyuarat dengan teman-temannya, beristikharah. Raja minta satu permintaan yang susah nak dipenuhi, apa benda yang boleh mengingatkannya kepada akhirat. Akhirnya orang alim ini pun diberikan ilham oleh Allah SWT. Kita ni kalau buntu, tuan-tuan, amalkan doa ni, Allahumma mu'allima Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Allahumma mu'allima Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Beringat, Allahumma mu'allima Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Muhammad Fitri tanya apa maksud ilham, beza dengan hidayah. Ilham ni adalah Allah mencampakkan dalam hati kita idea, tuan-tuan, untuk kita keluar daripada satu kesukaran. Hidayah adalah satu yang bawa kita dekat dengan Allah SWT. Ilham ni kadang-kadang Allah beri kepada si kafir pun. Hidayah hanya untuk orang yang terpilih saja. Jadi ilham tidaklah terbatas kepada orang Islam saja. Macam kita baca surah Yusuf, ada kisah raja yang diberikan ilham melalui mimpi tentang lembu gemuk dimakan lembu kurus, kan? Tangkai yang kering dengan tangkai yang basah. Itu ilham yang Allah campakkan dalam hatinya, walaupun dia seorang kafir. Fir'aun itu
Lalu dia mendapat cetusan untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf AS agar tahu takwil mimpi itu. Jadi dalam hidup kita minta ilham daripada Allah Taala, dan Nabi pun tak berhenti-henti berdoa seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku ketaatan dan selamatkan aku daripada kejahilan, kelemahan, keaiban diriku sendiri. Maka orang alim itu pun berfikir dan akhirnya dia buat satu cincin. Dia dapat idea, dia buat cincin. Di cincin itu tulis apa tuan-tuan? Semua ini pasti berakhir. Semua ini pasti berakhir. Maka raja ni setiap kali dia lalai dengan urusan dunia, dia tengok cincin, semua ini pasti berakhir. Dia nak marah seorang lebih daripada kadar yang sepatutnya, tengok cincin, semua ini pasti berakhir. Dia sedih melihat kematian orang terdekat, semua ini pasti berakhir. Tengok cincinnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah dia orang yang celik mata hatinya, dia melihat perspektifnya ke akhirat, kalkulatornya akhirat, GPS-nya akhirat. Umpama kita nak pergi satu perjalanan jauh, kita pun buka GPS nak tuju ke Johor Bahru contohnya. Nanti dalam perjalanan mungkin kita penat, kita turun kejap ke R&R, minum sekejap, mungkin kita sembahyang sekejap, mungkin mula puasa buka sekejap contohnya. Kemudian nanti jangan leka, balik semula ke atas landasan. Perjalanan masih jauh menuju ke JB itu. Maka orang yang berperspektif akhirat kadang-kadang dilalai, kerana manusia itu tak pernah sunyi daripada melakukan dosa. Semua orang melakukan dosa, semua orang silap. Itu sebab satu hari Nabi SAW ketika turun ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man taba'ani. Inilah jalan bagi orang yang hendak kembali kepada Allah. Jalan yang Allah tunjukkan, jalan yang Allah kehendaki supaya kita bergerak dengan basirah. Basirah ni makna petunjuk daripada Allah. Maka Nabi pun buat satu garisan lurus di atas permukaan bumi dengan ranting. Dari kiri kanan itu Nabi menunjukkan ada simpang-simpang daripada garisan yang lurus itu, menandakan dalam hidup ni terlalu banyak tarikan, yang kanan, yang kiri. Yang kanan itu kadang-kadang kita buat satu kebaikan, kita sangka kebaikan, tapi dalam kebaikan itu kita ditipu oleh syaitan tuan-tuan. Maka kita pun terjerumus, terperangkap dalam tipu daya syaitan. Sebagai contohnya, kita nak menggerakkan satu keperluan untuk umat Islam, kita ni terlibat dengan akikah kurban masjid, contohnya musim kurban. Memang hasrat itu murni, mengumpulkan segala hajat orang Islam, menunaikan hajat orang Islam, penuhi segala keperluan mereka, carikan lembu, sembelihkan lembu, bagi pada fakir dan miskin. Betul lah, matlamat betul lah. Tapi tiba-tiba dalam menggerakkan kerja ke arah itu, kita berkumpul, duduk laki perempuan bertepuk-tepuk, ketawa sama-sama, duduk dekat-dekat, bau badan orang pun bau. Nanti sepatutnya program hari pukul 11, kerana terlalu seronok jumpa dengan dara orang, dengan isteri orang, pukul 1 pagi belum habis lagi meeting. Ini adalah satu lambang syaitan menipu kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketika nak buat ketaatan, kita bercampur baur dalam perkara-perkara maksiat. Kita nak gerak ke organisasi Islam, tapi kita bergerak dengan isteri orang, bergerak satu kereta contohnya. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini Nabi tunjukkan sebatang jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tetapi di kiri kanannya adalah laluan-laluan perangkap yang diadakan oleh syaitan. Nampak macam baik ke kanan perginya, tapi ia penerhakaan kepada Allah. Kalau yang ke kiri itu memang terang-terang ia merupakan jalan yang membawa kita kepada kecelakaan, kepada penghinaan, kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan. Tapi yang kanan itu pun tak kurang juga tarikannya. Nampak ia macam baik, tapi di sebalik kebaikan itu seseorang ditipu oleh syaitan. Na'udzubillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab berkata Al-Hasan Al-Basri dalam bab berkaitan antara dunia dan akhirat ni, tipu daya yang berlaku tuan-tuan. Muhasabah kita bila Ramadan ini nak berakhir. Jika seorang berusaha untuk mengalahkan kamu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Kerana dunia ni tak pernah berkesudahan tuan-tuan. Pagi tadi saya huraikan daripada surah Isra, bila Allah gambarkan orang-orang kafir punya sikap mengejar dunia ni, digunakan fi'il mudhari' yuridu. Tetapi kalau fi'il madhi, ia merujuk kepada sikap orang Islam yang taat kepada Allah. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Beza daripada yurid. Maka dunia ini sifatnya menipu. Kita akan lihat sesa kita ketinggalan. Dan tanda tidak ada redha dan qanaah dalam diri tuan-tuan, iaitulah bila seseorang itu sentiasa melihat kehidupan orang lain dirasakan lebih baik daripada dirinya. Ini tak terkecuali ustaz juga. Tengok ustaz lain kehidupannya lebih mewah, keretanya lebih hebat, maka hatinya mula diserang virus, rasa tidak puas, tidak seronok. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang itu belum tentu betul lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Belum tentu diperakui oleh Tuhan lagi.
Maka hendaklah kita mengubat penyakit hati ini, kata Hasan Basri, dengan cara bila kamu melihat orang mendahului bab dunia, atasi dia dalam bab taat. Kalau engkau melihat orang mendahuluimu dalam bab kebendaan, atasi dia dalam bab akhirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi Al-Imam Asy-Sya'rani dalam tindakannya kepada Muhammad Ali Pasha yang kita gambarkan tadi adalah menunjukkan kewajaran tindakan seorang ulama yang memang diajar, diasuh, dibimbing untuk cinta akhirat lebih dari dunia. Ulama ni ibarat doktor, tuan-tuan. Kalau kita sakit, kita jumpa doktor. Doktor dunia ni mengajar kita, menunjuk kepada kita kolesterol lah, darah tinggi, kencing manis, sebagainya. Itu ilmu mereka. Tapi untuk julat, skala dan juga ukuran barometer ke akhirat, ini ulama. Bayangkan kalau seorang doktor itu dia menasihati orang untuk sembuh dari penyakitnya, merawat dari sudut penyakit yang berlaku, tapi dia sendiri sakit. Kan kepayah, tuan-tuan. Kan kepelik. Sepatutnya dia tahu BMI ni macam mana nak buat, body mass index, berapa berat yang sepatutnya orang macam ni saiz, dia patut ikut kerana dia doktor. Dia tahu bahayanya kencing manis. Dia lebih tahu melihat orang mati selalu ke hospital. Dia lebih tahu tengok orang kena penyakit-penyakit yang bahaya. Tentulah dia lebih kontrol dirinya nak banding orang awam. Demikian juga para ustaz. Kalau seseorang ustaz itu kita lihat lalai dengan bab dunia, maka kita bimbang ustaz ini sama seperti doktor tadi yang tidak menjaga kesihatannya, sedangkan dia orang yang paling arif dalam bab kesihatan. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kata-kata ini sebenarnya lahir daripada hati yang benar-benar faqih. Tindakan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada Perdana Menteri Mesir yang menunjukkan kepada keterikatannya kepada Allah melebihi keduniaan seorang yang mandang dunia itu, ini adalah tanda dia seorang yang faqih. Kerana faqih ni, tuan-tuan, kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, serendah-rendah darjah faqih adalah dia mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia. Serendah-rendah darjah orang yang faqih, iaitulah dia yakin bahawa dunia itu terlalu hina untuk dibandingkan dengan akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Kita punya wang banyak pada musim seperti ni, kita tak boleh nak guna untuk apa, tuan-tuan? Nak pergi shopping tak boleh, nak beli kereta pun fikir kereta kalau beli nak jalan macam mana waktu sekarang. Kita nak beli rumah indah-indah pun fikir sama juga, duduk macam mana sekalipun. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Cukup mentarbiah kita, cukup memuhasabah kita, tuan-tuan yang mulia kelas sekalian. Jadi orang yang perspektif akhiratnya, kalkulator akhiratnya aktif, menyebabkan bahawa dia tahu dunia itu terlalu hina nak dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu terlalu mulia untuk disamakan dengan dunia. Jadi semakin mendalam pengetahuan seseorang tentang agama, semakin tertambat hatinya dengan kebesaran Allah, kenikmatan berhubung dengannya, keseronokan berpuasa, keseronokan qiyamul lail, keseronokan baca Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masyaallah, tabaraka wa taala. Jadi Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i yang terkemuka yang wafat sekitar 101 Hijrah, berkata bahawa faqih, iaitu ahli fiqh, adalah orang yang takut kepada Allah SWT. Faqih artinya orang yang faham Quran, hadis. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Dan Imam Hasan Basri berkata dalam kata-kata yang lain, Hasan Basri ini seorang tabi'i yang terkemuka. Beliau ni lahir dalam keluarga yang sangat mulia, iaitu keluarga isteri Rasulullah bila Rasulullah wafat, dan beliau dibesarkan di rumah salah seorang isteri Nabi namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hasan Basri ni, tuan-tuan, dia punya ibu dia merupakan pekerja kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bila Ummu Salamah kahwinkan pembantunya ini, khadamnya ini, jariahnya ini dengan seorang teman, dengan seorang sahabat Nabi punya pembantu, maka mereka dapat anak lelaki, Ummu Salamah, yang namakannya dengan nama Al-Hasan, kerana teringat cucu Nabi yang selalu datang ke rumahnya, anak kepada Fatimah itu namanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Ummu Salamah menamakannya dengan nama Al-Hasan tabarukan bil Hasan bin Ali, mengambil berkat cucu Nabi itu. Mudah-mudahan segala sifat kesempurnaan kebaikan yang ada pada Nabi turun kepada Al-Hasan dan ada juga pada cucu angkat, cucu kepada pembantu rumahnya ini. Ya, Hasan ini, tuan-tuan, bila ibunya tidak ada di rumah, ibunya pergi ke pasar untuk membeli keperluan Ummu Salamah, majikannya itu, dia menangis, baby ini nangis, maka Ummu Salamah mengambilnya, meletaknya kat dada, tuan-tuan yang sekalian. Dalam kitab-kitab wallahu alam, Syiar Alamin Nubala, contohnya Imam Zahabi mengatakan, didekatkannya di badan beliau wanita yang mulia, isteri Nabi Ummu Salamah ni, maka dia minum susu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu alam,
dikatakan seolah-olah macam dia ni anak susu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bila Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat, maka ibunya dan bapanya yang merupakan bekas hamba kepada Ummu Salamah itu tak tertahan hatinya, sedih melihat majikan yang mulia itu setiada. Pergi ke dapur melihat wajah majikan itu, semayang melihat wajah majikan, hatinya tak boleh tahan sedih. Kerana mereka pun buat keputusan untuk pindah ke Basrah. Maka di Basrah, tuan-tuan dimulakan sekalian, Al-Hasan ni belajar daripada ramai para sahabat yang ada pada masa itu, termasuk Abdullah bin Mas'ud, dan jadilah Hasan Basri ni seorang ulama yang terkemuka. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib datang ke Basrah, maka Sayyidina Ali melihat Hasan ini seorang yang beri fatwa, usianya muda, janggutnya belum tumbuh, tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali pun bertanya kepadanya beberapa soalan. Soalan-soalan itu dijawab dengan tepat sekali, dengan indah sekali, dengan bijak sekali. Lalu Sayyidina Ali berkata kepadanya, kalau begitu engkau berilah fatwa dekat Basrah ini. Maka Al-Hasan ini mulai hari itu membawa title Al-Hasan Al-Basri, iaitu Hasan yang duduk di Basrah walaupun lahirnya di Madinah. Jadi kita berkenalan dengan orang-orang ini, tuan-tuan, supaya kita tahu kadar kehebatan mereka dalam kata-kata, kerana mereka bukan orang sembarangan. Walaupun kata-kata mereka ini bukannya hadis, tetapi kata-kata mereka ini menunjukkan orang yang ilmam kepada hadis, memahami Quran lebih daripada kita. Maka Hasan Basri ini berkata, faqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia lalu mengharapkan akhirat, menyedari dosa-dosanya dan sentiasa beribadah kepada Allah. Kata-kata beliau yang pertama, faqih adalah orang zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan akhirat, menyedari dosanya dan bersungguh-sungguh dalam taat. Ulang balik semua, tuan-tuan. Seorang yang zuhud terhadap dunia, mengharapkan akhirat, menyedari dosa-dosanya dan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memperbaiki amal taatnya. Jadi inilah tanda-tanda orang itu dikurniakan cinta akhirat, kata beliau. Inilah orang faqih, kata Al-Hasan Basri. Ini disebut oleh Imam Ahmad dalam kitabnya yang terkemuka namanya Az-Zuhud. Kitab Imam Ahmad namanya Zuhud. Untuk bukan tuan-tuan, kitab Zuhud Imam Ahmad ni saya terbaca dalam kisah dikemukakan ketika disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan, seorang ulama besar dalam Hanbali, berkata ketika berlaku banjir besar di Baghdad, maka ulama-ulama Hanabilah ni keturunan yang belajar mazhab Hanbali, mereka berbangga menyimpan karya Imam Ahmad yang ditulis dengan tangannya. Ketika berlaku banjir besar di Baghdad, tuan-tuan, menenggelamkan, merosakkan semua kitab dalam koleksi mereka, kata Ibn Jauzi. Alangkah terkejutnya aku bila melihat kitab Az-Zuhud yang Imam Ahmad tulis dengan tangannya ini, yang kami warisi mengikut dalam mazhab Hanbali ini. Alangkah terkejutnya aku melihat kitab itu pun tenggelam bersama kitab-kitab lain. Tetapi bila aku buka, aku dapati tulisannya tidak cair sedikit pun. Padahal tulisan dahulu dakwatnya tidak kekal macam kita, tuan-tuan. Maknanya Allah pelihara mazhab Ahmad bin Hanbal. Bahkan tulisan tangannya pun Allah pelihara. Kata Ibn Jauzi, ini tak lain tak bukan menunjukkan keikhlasan beliau dan mukjizat yang daripada Nabi SAW itu berkekalan pada para ulama'nya. Maka mereka memiliki karamah para ulama' itu rupanya berterusan juga lepas kematian mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi dalam kitab yang maksudkan ni, kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad, beliau menukilkan pandangan Hasan Basri. Apakah maksud faqih ni tadi? Orang yang tidak pentingkan dunia, orang yang cintakan akhirat, dan kemudian orang itu sedar dosa-dosanya dan sentiasa membanyakkan taat kepada Allah. Tuan-tuan, bukanlah ukuran dunia ni pada kita untuk sebut tinggalkan dunia langsung hidup merempat minta tolong pada orang, bukan. Zuhud ini tidaklah makna orang kaya tidak boleh melakukan zuhud. Kita faham dalam Islam ini ada banyak contoh di kalangan para sahabat yang merupakan mereka ni zahidin, zuhad, walaupun mereka kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti tabi'in yang terkemuka Abdullah bin Al-Mubarak, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Ramai tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ramai kalangan mereka merupakan orang-orang kaya, hartawan, tetapi kekayaan mereka tak pernah menghalang mereka untuk jadi orang yang zuhud. Contohnya Abdullah bin Mubarak ni, ketika beliau menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang baginya sunat kerana fardu telah ditunaikan sebelum itu, dia tiba di Baghdad, disinggah di Baghdad, dia berehat di satu tempat penginapan. Tiba-tiba waktu petangnya dia melihat seorang ibu berusaha mengeluarkan itik yang telah mati daripada sampah yang dikumpulkan di situ, di bandar Baghdad itu, dan bersihkannya. Lalu Imam Al-Mubarak menegurnya, wahai ibu, tak boleh makan ni, bangkai binatang dah mati. Jawapannya, aku dah 2 minggu tak makan. Abdullah bin Mubarak, seorang yang sangat kaya, hartawan, tuan-tuan, dia pun pulang ke tempat penginapannya, bawa wang yang nak dibawa ke Mekah untuk buat haji yang sunat itu
1000 dinar diserahkan kepada perempuan itu, satu pun dia tidak bawa pulang ke Khurasan, tempat asal. Pembantu-pembantunya berkata, tuan guru, kita nak pergi ke Mekah. Tak apa, Mekah ni sunat bagi aku dah buat yang wajib, mari kita pulang. Kerana wang itu 1000 dinar diberikan kepada ibu tua yang tidak ada makanan, 2 minggu tak makan itu tuan, yang cuba untuk makan bangkai itik. Allah, 1000 dinar itu untuk tuan-tuan bukan RM1000 tau, 1000 kali dengan 800. Kerana satu dinar pada hari ini sama dengan RM800. Dulu zaman Nabi, ketika Nabi menyuruh sahabat untuk beli kambing di pasar Madinah, Nabi beri kepadanya 1 dinar. Pada hari ini kambing yang baik nilainya RM800 kan tuan-tuan. Nilai dinar itu tak pernah berubah tuan-tuan, kerana ia emas. Alangkah baiknya kalau umat Islam kembali kepada penggunaan dinar dan juga dirham. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kerana ia tidak efek oleh kerana inflasi dan sebagainya, kerana ia emas tuan-tuan. Maka bila kita melihat kepada kenyataan para ulama tentang cintanya mereka, muhasabah mereka, pandang mereka kepada akhirat itu, tarbiyah daripada berbagai aktiviti ibadah mereka lakukan, termasuk Ramadan macam kita pada hari ini, rupa-rupanya semakin hati mengenali Allah, semakin dia bangga menjadi hamba Allah. Kerana Allah pemilik alam semesta, dan di sini pangkat Allah SWT, pangkatnya jauh nak dibandingkan dengan semua pangkat yang manusia berikan pada ini. Jadi menjadi hambanya, apatah lagi diakui sebagai hamba yang bakti, merupakan penghormatan besar, merupakan satu kedudukan yang paling berpengaruh. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah, kita punya nama ni pun hebat dipandang orang, dihormati. Bayangkan kalau kita punya dengan perhubungan dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang tak tertolok banding pangkatnya itu dengan manusia yang ada di depan kita, yang mungkin esok lusa akan meninggalkan jawatan tersebut, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi itulah sebabnya Allah dengan penuh kebanggaan menyebut Nabi-Nya SAW dengan nama hambanya. Kita belajar pada surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyebutkan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, segala kehebatan milik Allah yang menggerakkan hamba-Nya. Maka berbanggalah menjadi hamba Allah, kerana Allah punya segala-galanya. Maka orang yang menjadikan Allah tempat bergantungannya, tempat pengharapannya, dia tidak akan kecewa berbanding dengan manusia yang meletakkan pengharapannya pada manusia sama sepertinya. Mungkin dia terlupa. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf menyuruh kepada pembantu ataupun temannya dalam penjara itu, nanti kau keluar daripada penjara, sebutlah kepada raja bahawa aku ini dipenjarakan secara zalim. Uzkurni inda rabbik fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabisa fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf menyuruh pembantunya ataupun temannya dalam penjara yang telah ditakwilkan mimpi sebelum itu, supaya nanti kalau engkau keluar, tolonglah sebut nama aku pada raja bahawa aku ni dipenjarakan secara zalim oleh orang tak bertanggungjawab, konspirasi terhadap aku. Fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabisa fi sijni bid'a sinin. Lalu orang itu dilupakan oleh Allah. Syaitan datang menggugatnya, terlupalah dia kepada permintaan Nabi Yusuf dalam penjara. Maka berada di dalam penjara lama, campur lagi beberapa tahun. Kata bahasa Arab bid'a sinin tu, kata para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, bid'a sinin ni merujuk pada angka 3 hingga 10. Maka duduklah Nabi Yusuf lagi dalam penjara itu di antara 3 hingga 10 tahun. Tak dinyatakan secara spesifik berapa banyak masa yang berbaki lagi. Kata para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, ini satu tarbiyah Allah untuk Nabi-Nya. Kerana jangan lupa pada aku ketika engkau senang dan ketika engkau susah. Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, malaikat datang menawarkan bantuan, maka baginda menjawab, ini urusan aku dengan Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Menjadikan Allah sebagai wakil untuk kita pergantungan harapan itu paling utama. Itu sikap kebanyakan para anbiya alaihissalam. Tapi dalam kes Nabi Yusuf ini, kata para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, bahawa Nabi Yusuf terlupa untuk menyatakan minta bantuan kepada Allah. Ini kata-kata para ulama tafsir tuan-tuan ya, kerana kita dapat faham daripada siyaqul ayat, konteks ayat di situ. Lalu orang itu terlupa untuk menyebut tentang permintaannya itu bila dia keluar dari penjara. Kerana meminta bantuan kepada manusia tidak menyelesaikan masalah tuan-tuan. Mintalah Tuhan bantuan kepada Tuhan, kepada manusia, itu Allah, baru selesai masalah. Baik. Oleh sebab itu Allah memanggil kaum mukminin dengan panggilan kesayangannya, sebagai contoh dalam surah Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ibadi la khaufun alaikum
La khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tiada ketakutan untuk kamu pada hari ini lagi, dan kamu tidak akan bersedih lagi. Kamu dah masuk syurga. Wahai hambaku, ya ibadi, la khaufun alaikum. Lihat, wahai hambaku, tiada lagi ketakutan untukmu pada hari ini. Kata para ulama tafsir, Allah menyebut perkataan sedih dan takut kerana sedih itu melibatkan perkara yang telah lalu, dan takut itu melibatkan benda yang akan datang. Kalau dua-dua perasaan ini hilang daripada seseorang itu, berarti dia wali Allah. Jadi orang-orang yang mentaruh wali Allah ni, Allah hilangkan daripada dirinya rasa sedih pada benda yang pernah berlaku dan rasa takut pada benda yang akan datang. Ini nikmat yang paling hebat dalam kehidupan, tuan-tuan. Sedih berarti sedih. Kita mungkin dirundung malang, mungkin ada kematian, mungkin penyakit berlaku, mungkin kita dianiaya orang. Ini benda yang sedih. Takut pula, takut masa akan datang. Takut apa dia? Takut anak kita berkahwin dengan orang itu, macam mana kedudukannya, kita tak kenal dia, anak kita perempuan pula. Takut pula kalau kita keluar rumah kena penyakit pula. Takut dan juga sedih. Dua-dua perkara ini akan dihilangkan oleh Allah daripada orang yang mempunyai pertautan hubungan yang rapat dengannya, iaitu wali-walinya. Bulan Ramadan ni kita belajar bahawa ibadah fardu kita nilainya 70 kali ganda daripada ibadah fardu pada bulan yang lain. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dalam hadis sahih. Kalau kita melakukan ibadah sunat pula, nilai ibadah sunat itu macam ibadah fardu pada bulan yang lain. Maka teruskanlah, lepas bulan puasa nanti teruskan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat, wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada para sahabat ketika mereka merasa bungkam yang amat sangat bila tahu kematian Nabi, maka wafatan Nabi, maka Abu Bakar berkata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Tuhan kepada Muhammad, Tuhan Muhammad itu kekal abadi. Maka para ulama berkata, sesiapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan pergi tinggalkan kita. Sesiapa yang menyembah Tuhan kepada Ramadan, Tuhan kepada Ramadan itu kekal abadi. Jadi jangan sembah Ramadan tadi, sembahlah Tuhan yang menjadikan Ramadan. Tuhan yang menjadikan bulan Ramadan ini. Tuhan yang berikan keberkatan yang macam-macam kepada setiap kita. Tuhan yang memenuhi segala hajat kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Semuanya, semua benda yang kau minta Allah beri. Sama ada disegerakan, dilambatkan atau ditukarkan dalam bentuk nikmat lain yang kita tidak sedar sebenarnya. Kita minta jadi kaya, tapi Allah tidak jadikan kita kaya. Allah jadikan kita sihat. Nikmat sihat lebih besar daripada nikmat kaya. Kita minta pada Allah untuk jadi orang berpangkat. Allah tak bagi kita berpangkat, tapi Allah simpan untuk anak-anak kita jadi orang berpangkat. Itu lebih baik untuk kita. Nanti orang akan sebut fulan itu hebat. Macam ni boleh hebat dia? Bapak dia yang didik dia, mak dia yang besarkan dia. Maka tuan-tuan, ini adalah nikmat yang Allah simpan untuk seseorang yang minta. Tak dia dapat. Rupanya Allah simpan dalam bentuk yang lain, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Itu sebab kata pakar tafsir yang terkemuka dari Tunisia, namanya Syekh Tahir Ibn Ashur, dan tafsirnya bernama Tahrir wa Tanwir. Allah seringkali menyebut kaum mukminin ini dengan nama hamba yang diidhafahkan kepadanya untuk menunjukkan penghormatan dan kemuliaan dan kedekatan. Jadi bila Allah mendekatkan kita dengan nama hambanya, tak adalah lafaz yang baik pada itu, tuan-tuan. Kalau kita sebut tentang anda kerja di mana? Saya kerja sebagai polis. Kerja sebagai apa? Kerja sebagai polis. Polis di mana? Polis dengan Duli yang Tuan Agung. Polis dengan Tuan Agung. Oh, ni mesti senang nak jumpa Tuan Agung. Tuan-tuan, polis ada ribu-ribu orang, tuan-tuan. Tapi bila sandarkan kepada satu pangkat yang tinggi, maka kedudukan orang itu jadi mulia, tuan-tuan. Ini akan pula kalau disandarkan kepada Allah SWT, kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Jadi betapa indahnya bila menjadi hamba Allah, mendengar panggilan Allah, panggil selalu, ya wahai hamba-hambaku, ya ibadi fattaqun, hamba-hambaku, takwalah engkau kepada Allah SWT. Jadi kenikmatan dan kebahagiaan dirasai oleh orang yang berpuasa, yang menghayati ibadah puasa itu, dan akhirnya menaik tarafkan dia menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, adalah satu nikmat yang tidak akan dirasai oleh orang-orang lain. Ibrahim bin Adham pernah berkata, kalaulah raja-raja dan putera-putera mahkota mengetahui kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasai oleh orang
yang beribadah kepada Allah kerana Allah, yang bangun malam kerana Allah, yang berpuasa kerana Allah, yang baca Quran kerana Allah, yang bagi makan kepada orang kerana Allah, yang berbaik kepada kaum keluarga kerana Allah, yang berbaik kepada isteri kerana Allah, yang berbaik kepada suami kerana Allah. Kerana Allah semuanya, tuan-tuan. Maka orang ini akan diberi kenikmatan yang mengatasi segala bentuk kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang kaya, putera-putera mahkota, raja-raja berkuasa, orang-orang kenamaan. Mereka semua tak dapat kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang saleh dan muslih yang telah saya sebutkan tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi tidak mungkin orang yang saleh, orang yang faqih seperti itu melihat tokoh-tokoh, hartawan-hartawan, orang-orang terkemuka di dunia, orang ahli-ahli dunia ini dengan penuh kekaguman, kerana sangat berbeza di antara dirimu dengan mereka. Engkau faqih, engkau salih, engkau taqi, engkau nak bandingkan dirimu dengan orang jadi hamba kepada dunia, itu memang tidak patut dibandingkan sama sekali. Jadi menjadikan Allah Subhanahu Taala sebagai kiblat kita dalam segala yang kita lakukan, hasil daripada ibadah puasa yang memupuk sifat ikhlas ni, tuan-tuan, akan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, sesiapa yang baca Quran namun dia merasakan ada orang lain mendapat satu yang lebih baik daripadanya yang dikurniakan Quran itu, sesungguhnya dia telah pun menghina apa yang Allah beri kepadanya. Man utiyal Quran fazanna anna ghairahu kad utiya khairan mimma uti faqad istasghara mimma atahu Allah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kalau seseorang itu diberikan kenikmatan, kesungguhan, ketaatan dalam melakukan ibadah ini, kesonokan buat begitu, kesalihan, kefahaman kepada Quran, benda-benda baik yang dilakukan, yang Allah beri kepadanya taufik untuk lakukan, tiba-tiba dia merasakan ada orang lain mendapat habuan dunia, yang mana habuan dunia itu lebih baik daripada apa yang Allah beri kepadanya, sebenarnya dia telah menghina dan mempelekehkan apa nikmat yang sangat besar yang Allah beri kepadanya itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, satu hari saya bertemu dengan seorang yang menghafal Quran. Keluarganya menyuruh dia untuk hafal Quran, maka dia pun hafal Quran. Habis satu tempoh dia pun hafal Quran. Dia pun selesai hafal Quran, dia pun cari kerja tak jumpa. Akhirnya dia bekerjalah dengan seorang orang kaya, dan dia bertanggungjawabkan untuk menjaga aset orang itu, antaranya kereta, motor-motor mewah dan sebagainya. Satu hari, tuan-tuan, dia bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan menaiki motosikal yang hebat milik orang kaya itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam perjalanan, tiba-tiba seorang daripada mereka aksiden dan meninggal. Maka si Hafiz ini, Al-Hafiz ini, hafal Quran ni pun duduk tengok temannya bersama dengan kawan-kawan lain, meninggal dunia ada fulan bin fulan. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, rambutnya sudah color yalah, color ni tak ada masalah pun bagi kita orang lelaki yang lebih baik. Color ini color lah, warna seperti merah gelap, coklat gelap. Ya, ini sebagai satu sunnah Nabi juga, warnakan rambut. Dalam hadis yang disebut oleh Imam Syafi'i, elakkanlah warna hitam, wajanibu sawat. Dalam mazhab Syafi'i menetapkan kalau kita colorkan rambut kita hitam, bagi orang lelaki hukumnya haram. Mazhab lain tidak. Tapi kalau isteri, mereka digalakkan warnakan rambut sebagaimana suami suka. Maka sahabat ini rambutnya warna-warni. Dia saya lalai bersama dengan mak maut kan lain. Maka dia pun melihat jasad kawannya yang hancur itu naik superbike, tuan-tuan ya. Aksiden memang hancur, bawa pergi ke hospital, dan dia pun bersama kawan-kawannya. Kata, fulan, kau hafiz kan? Allah, barulah perasan cermin muka dia, tengok rambutnya, wajahnya dah hilang nur, cahaya yang Allah beri kepadanya ketika dia hafal Quran semua sudah hilang. Maka itu merupakan hari perubahan daripada semula, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka jangan ada seseorang yang diberikan oleh Allah nikmat beribadah ini, nikmat hafal Quran, sekolah agama, kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya, jangan sekali-sekala dia menyangkakan bahawa orang lain yang dapat habuan keduniaan itu lebih baik daripadanya. Kerana orang yang buat demikian sebenarnya mempelekehkan dan memperkecilkan satu benda yang besar di sisi Allah SWT. Man utiya al-Quran fazanna anna ghairahu kad utiya khairan mimma uti faqad istasghara mimma atahu Allah, mimma azzamahu Allah. Siapa yang memperkecilkan satu nikmat yang diberikan oleh Allah,
Dengan sebab Quran yang dia ada dibandingkan dengan keduniaan yang orang miliki, keretanya, hartanya, maka dia rasa benda yang dapat itu tidak ada nilai. Sebenarnya dia memperkirakan apa yang Allah bagi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Zuhud, Raqaiq. Sebaliknya, kita selalu menyaksikan jiwa besar para ulama yang sentiasa menjaga penghormatan yang Allah beri kepada mereka dan kemuliaan. Lalu mereka bersyukur atas nikmat itu dan menjawab dengan penuh rasa insaf dan menginsafkan orang yang mendengar kata-katanya itu. Macam kisah Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani yang merupakan ulama besar yang bertemu dengan Lailatul Qadar ni setiap hari dalam setiap Ramadan dalam hidupnya, tuan-tuan. Orang saleh ni menceritakan dalam jurnal hidupnya, dia tak cerita pada semua orang, tapi dia cerita dalam jurnal Bitaqa Yawmiyahnya, lalu orang baca lepas kewafatannya bahawa Imam Abdul Wahab Asy'arani tidak pernah gagal bertemu dengan Lailatul Qadar sejak dia balik sampailah kepada kematiannya, tuan-tuan. Jadi Abdul Wahab Asy'arani ni sebagai contoh yang telah kita baca, kita sebut di awal tadi, bila Muhammad Ali Pasha datang bertemu dengannya untuk menawarkan apa-apa keperluan dunia untuk diminta kepada Sultan, jawapannya, aku tidak pernah minta kepada memiliki langit bumi, apa-apa bahagian pun melibatkan dunia. Ini kan pula aku nak minta pada seorang yang hanya diamanahkan terkekang tertidak dia sebagai Sultan di tempat itu, satu jusuk kecil daripada permukaan bumi. Sudah tentu aku tidak lakukan benda itu. Kalau lanjutan daripada kata-katanya, tuan-tuan, kepada Muhammad Ali Pasha, kalau Sultan ada apa-apa hajat di akhirat, kabarkan kepadaku, nanti aku akan mintakan anak-anak muridku di kalangan salihin untuk doakan kepada Allah untuknya. Ya Allah, penampar hebat betul. Kata-kata yang sangat mendidik, membimbing, tidak menghina, tetapi kata-kata itu mendidik, tuan-tuan, dalam diri ahli politik yang terkemuka itu betapa kena sedar Allah memiliki segala-galanya, yang kau miliki ini sebagai pinjaman sahaja. Al-Hakim dalam kitab Musadrak meriwayatkan daripada Umar Khattab satu kata-kata yang sangat penting. Dan Umar Khattab ni seorang yang sangat faqih, bahawa Allah telah muliakan kita dengan Islam. Jika kita cuba memuliakan diri kita dengan lain daripada yang Allah muliakan, maka Allah akan hina kita. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma btaghayna ghayr Islam azallana Allah. Kita umat yang dimuliakan dengan sebab Islam. Kalau kita berusaha mencari satu benda lain untuk memuliakan kita selain daripada Islam yang diberikan ini, maka kita pasti menemui kepenghinaan. Hamad bin Zaid berkata, Ayub pernah bersahabat dengan Yazid bin Al-Walid. Ayub As-Sakhtiyani ni seorang wali Allah, tuan-tuan ya, seorang ulama hadis, ulama tasawuf, ulama fiqh yang terkemuka di Basrah, di Iraq. Ketika Yazid menjadi khalifah, Ayub berdoa, ya Allah, jadikan ia lupa terhadapku. Kisah ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz. Ayub As-Sakhtiyani ini, tuan-tuan, adalah seorang ulama yang mustajab doanya. Kalau beliau berdoa, ya Allah turunkan hujan, hujan akan turun. Hujan dah cukup turun, ya Allah berhentikan hujan, hujan akan berhenti. Ayub As-Sakhtiyani ini ketika dia mendengar Yazid yang dikenalinya menjadi khalifah dan menggantikan khalifah sebelumnya di Damaskus, maka Ayub ini berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan dia lupa kepadaku, kerana tidak mahu pergantungan dengan manusia. Kita ini terbalik, tuan-tuan. Kita bila ada orang naik jadi orang besar, kita pergi jumpa, terhegi-hegi pergi jumpa, kena tak saya, kena tak saya. Kalau boleh kita tag pula dia, jumpa gambar dengan kita dalam gambar dulu ketika di mana-mana tempat sebelum dia jadi orang kenamaan. Itu kita lah, tuan-tuan. Tak salah pun, tapi kadang-kadang dalam banyak keadaan mengambil kesempatan seperti ini kena didik diri kita, tuan-tuan. Bukan orang tu beri kepada kita rezeki, Allah yang beri rezeki kat kita. Jadi kalau lihat para ulama, mereka takut diingati oleh ahli politik, takut nanti jadi rapat, banyak fitnah kepada kehidupannya. Bergantung pada niat, tuan-tuan. Saya tak salahkan siapa pun. Jadi orang dahulu mereka takut untuk menjadi dapat dikontak oleh orang-orang penting itu, bagilah orang lain untuk uruskan. Saya takut ini sikap mereka. Tapi sikap orang kemudian, kalau boleh biarlah dikenal, kalau boleh biar ada gambar, kalau boleh highlight sesama. Inilah pergantungan kita kepada manusia lebih pada pergantungan mereka kepada Allah, tuan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ayub ini, tuan-tuan, seorang pakar ulama yang terkemuka di Basrah. Beliau ini merupakan salah seorang guru kepada Imam Malik. Al-Bukhari dan juga Muslim banyak juga meriwayatkan hadis daripada Ayub As-Sakhtiyani ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Jazari berkata, Ahmad bin Hanbal pernah menulis surat kepadaku
kepada Sa'id bin Ya'qub berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dunia ini adalah penyakit, penguasa pun adalah penyakit, ulama adalah doktornya. Jika engkau melihat seorang doktor menarik penyakit kepada dirinya sendiri, maka jauhilah dia. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ni yang saya katakan tadi, tuan-tuan. Dunia adalah penyakit. Dunia penyakit, tuan-tuan. Dan kekayaan penyakit juga sebenarnya. Pangkat penyakit juga sebenarnya. Para ulama merupakan doktor sepatutnya. Kalaulah seseorang doktor itu yang sepatutnya merawat penyakit dan pesakit dengan cara yang betul, menyelamatkan dari penyakitnya itu, demikian juga seorang ulama yang sepatutnya berperanan untuk membetulkan apa-apa penyimpangan, kesalahan, kesilapan yang berlaku dengan cara yang betul. Nasihati, menyampaikan, menulis surat. Ini adalah nasihat-nasihat kerana Allah dan Rasul yang pernah saya bincangkan dulu dalam bab hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itulah menasihati. Maka kata Imam Ahmad, kalaulah seseorang itu kau lihat menyebut-nyebutkan dirinya macamlah orang lain, padahal dia seorang ulama, dia seorang ahli hadis, dia seorang ahli fiqh, dia pun sibuk berlumba-lumba dalam kebendaan macam orang lain, tak cukup-cukup hidupnya. Kau tengok dia tak cukup-cukup, sentiasa saja cerita buat bisnes, tak ada laban lain nak cerita. Ya tuan-tuan dimuliai Allah sekalian. Maka kalau orang macam itulah kelakuannya, bicaranya terlalu banyak condong kepada keduniaan, sikapnya, maka ketahuilah dia pun sakit bersama dengan orang-orang yang sakit yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutnya Ramadan ini menyebabkan seorang kita mempunyai highway tanpa tol kepada Allah SWT. Kerana dia dah biasa berdoanya banyak, tahajudnya banyak, waktu pun tak ada kerja banyak di luar kerana PKP, maka banyak baca Quran. Patutnya dia hubungan dengan Allah makin jelas, makin rapat, makin manis, makin seronok. Para ulama berkata, tuan-tuan, orang yang diceritakan nikmat dalam syurga, semua nikmat dalam syurga itu ada bandingannya di dunia, tapi memang tak sama langsung. Tak sama. Kalau cerita buah-buah anggur, rumman, buah-buahan dalam syurga, memang sifatnya ada persamaan dengan dunia, tapi rasanya jauh lebih enak. Tak boleh banding. Tak sama. Sama tapi serupa tapi tak sama. Kecuali satu benda sahaja yang sama di antara dunia dan akhirat, kata mereka, iaitu kelazatan orang yang bangun bertemu dengan Allah pada waktu malam untuk bertemu dengannya dan berdoa kepadanya, menyebutkan segala hajat hatinya kepada Tuhan memiliki langit bumi. Itu kelazatan waktu bangun malam itu, kualiti waktu bersama dengan Tuhan, kualiti moment dengan Allah itu sama dengan kualiti munajat di akhirat ketika mereka masuk syurga. Itu sebab kalau kita baca di hujung surah Zumar, Allah menceritakan tentang orang-orang salih yang bertakwa ini, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'u wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Dan dibawalah orang saleh, orang takwa itu masuk syurga berbondong-bondong, berombongan-rombongan. Lalu malaikat yang menunggu di pintu syurga itu berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera atas kamu, kamu telah buat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu dalam syurga ini, kekal kamu selama-lamanya dalam syurga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Lalu orang yang masuk syurga itu pun bertakbir bersama-sama memuji Allah dan berkata, wahai Tuhan, sungguhnya engkau telah pun memberi kepada kami satu janji dan kami yakin janji engkau adalah benar. Engkau telah menunaikan janji kau kepada kami pada hari ini. Kau beri kepada kami syurga ini sebagai pewaris yang layak. Itulah nikmat yang paling baik yang Allah berikan. Lalu kamu akan melihat malaikat di keliling arasy Allah itu bertasbih, bertakbir kepada Allah. Lalu dibuat keputusan di antara mereka dengan sebaik-baik keputusan. Lalu semua mereka mengucapkan alhamdulillah. Kata para ulama tafsir, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, tak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat berjumpa dengan Allah, bermunajat kepadanya. Dan itu sebabnya disamakan nikmat orang munajat kepada Allah sebagai satu
Anak yang lahir daripada ibadah-ibadah kita buat sepanjang Ramadan, itu antara outcome anak kita anggap satu benih kebaikan yang lahir daripada kita daripada Ramadan untuk diteruskan selepas Ramadan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, Nabi kita SAW sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Doa ni saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang belum menghafaznya, tolonglah hafaz, bacalah selalu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Semuanya mintalah kepada Allah, tuan-tuan. Banggalah menjadi hamba Allah. Banggalah kerana Allah pernah tarik kita, Allah beri pada kita kesempatan untuk beribadah dalam Ramadan yang penuh barakah ini. Sebagaimana seseorang kita dilahirkan dalam keadaan Muslim, kita lahir dalam baka Islam, keluarga Islam, ayah ibu kita mengucapkan syahadah. Kita tak pernah minta pun lahir sebagai orang Islam, tapi kita lahir sebagai orang Islam. Maka sebagaimana kita tidak pernah minta kepada Allah untuk lahir pada orang Islam, Allah lahir kita sebagai orang Islam, maka mintalah untuk masuk syurga, walaupun kita tidak layak untuk masuk syurga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab doa Nabi antara yang paling banyak dalam Ramadan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha berikan keampunan, berilah keampunan kepadaku. Dan doa lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Mudah-mudahan doa ini akan letakkan diri kita pada tahap yang baik daripada sebelumnya. Ingat, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Siapa yang menyembah kerana Ramadan, Ramadan akan pergi. Tetapi sembahlah Tuhan kepada Ramadan yang memberikan kepada kita bulan Ramadan itu. Allah SWT kekal abadi. Jadi tuan-tuan, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah orang yang bergantung harap pada Allah dengan sifat-sifat Rabbaniyah Allah kepada kita. Jangan jadi orang yang hanya beribadah bila datang Ramadan berakhir, sejuklah dia, bekulah dia. Jadi setakat ini saja kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan kepada Yayasan Budi Ihsan. Yayasan Budi Ihsan punya cita-cita besar untuk memberi makan kepada orang susah di kalangan asnaf pada bulan Ramadan dan lepas Ramadan. Dan target Yayasan Budi Ihsan adalah untuk menyediakan juadah Syawal kepada 1000 keluarga yang susah. Jadi andai tuan-tuan melihat, tuan-tuan boleh menyokong, beri sokongan derma ini, jangan lupa untuk like, follow Facebook Yayasan Budi Ihsan, dan lihatlah bagaimana tuan-tuan boleh berderma sama ada korporat ataupun individu. Dan segala derma tuan-tuan layak untuk mendapat tax exemption, iaitulah pengecualian cukai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam kuliah tengah ini. Kenang saya dalam doa tuan-tuan, dalam tahajud tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan, ketika buka puasa tuan-tuan, ketika tuan-tuan melakukan kebaikan, ingat saya dalam doa tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menyatimu, bersyukur padamu, baiki amal salih kami tanpa henti kepadamu. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wa muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, saudara kami, orang yang kami kasihi yang memiliki hak atas kami. Selamatkan kami, a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Selamatkan tengkuk kami, selamatkan kami daripada menjadi bahan bakaran api neraka, wahai Tuhan kami dan mereka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami mohon kepadamu keampunan, beri keampunan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaan-Mu dan juga syurga. Kami mohon kepadamu perlindungan-Mu daripada kemurkaan-Mu dan neraka, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ja'alna mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaba. وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فاغفر له ما تقدم من ذنبه
Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan yang siam dan juga qiyam Ramadan ini yang sebenarnya. Lalu Engkau jamin mereka ni pengampunan dosa-dosa yang lalu. Jadikan kami sebahagian mereka, Ya Allah. Selamatkan kami daripada haram, mendapat keberkatan kebaikan Ramadan ini, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.